بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita dan memberi taufik dan hidayah pada kita, kekuatan pada kita dapat kita bertemu pada malam ini dalam kuliah khas online di bawah tajuk sifat kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianjur dan ditaja oleh hamba Allah daripada Ampang. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati dan jiwa penaja kita, diangkat kedudukannya pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampun dosanya dan dibuka seluas-luasnya taufik dan hidayah kepada beliau insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini bagi pihak yang saya mengucapkan syukur pada Allah dapat pada malam yang kedua ini Allah membuka laluan untuk bersama-sama kita berkuliah. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana mendapat doa yang hebat-hebat daripada para ahli ulama, juga para muhibbin, dan terlebih akhas saya mengucapkan penghargaan yang begitu berharga kerana mendapat doa daripada guru saya, iaitu Syekhuna Syekh Nuruddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa yang begitu panjang, dengan berkat doa beliau dan doa kita semua, alhamdulillah, mudah-mudahan saya mampu menyampaikan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya insya-Allah. Harapan saya mudah-mudahan pada hari saya mati pun saya dapat masih menyampaikan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
hamba diri yang fakir ini, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira pada Maulana guru saya Syekh Nuruddin dan juga semua para alim ulama dan juga para muhibbin yang tak putus-putus mendoakan. Sesungguhnya doa sangat hebat, kerana Nabi sebut la yuraddul qada illa bid-du'a, tidak akan mampu menolak sesuatu qada Allah itu melainkan akan tertolak dengan doa. Pada malam ini kita diamanahkan untuk bersama-sama dalam tajuk sifat kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah perkuatkan dengan kebenaran. Maknanya kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kepimpinan yang sifatnya diperkuatkan oleh Al-Haq ataupun diperkuatkan oleh Allah sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak kiralah sama ada yang Nabi ungkapkan atau yang Nabi lakukan, dan semua ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah merupakan sifat kepimpinan yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang diperkukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemimpin ini ialah seseorang yang orang dapat mencontohinya dalam semua ahwalnya. Itu baru pemimpin. Dalam semua ahwalnya ataupun dalam masa yang lain, pemimpin ni semua tingkah lakunya hujjah. Semua tingkah lakunya hujjah. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata ulama, mazhab seseorang itu ialah mazhab gurunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seseorang tu dia akan kata guru saya macam ni, kata guru saya macam ni, kata guru saya macam ni. Jadi dia akan menakalkan yang diungkapkan oleh gurunya. Berarti gurunya adalah seseorang yang memiliki sifat kepimpinan. Maknanya kita, walaupun kita kata kita mazhab Syafi'i, ada orang mazhab Hanafi, ada orang mazhab Maliki, ada orang mazhab Hanbali. Khususnya kita kata kita mazhab Maliki, kita mazhab Syafi'i. Sebenarnya kita mazhab guru kita. Kita kata hujah kita ustaz kita. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ustaz kita mati dah pun, kita masih menakalkan dulu ni, waktu ustaz ada dulu, ustaz pernah kata macam ni. Itulah orang yang memiliki sifat kepimpinan. Allah Sayyidina Muhammad. Contoh, dulu kampung saya ada satu, dia panggil kaki lima masjid. Allahumma salli ala Sayyidina. Masjid itu masjid kayu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mailah satu ulama yang dia merupakan Sayyidina Sayyidina Muhammad, anak murid kepada Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, iaitu Pakcik Musa Kelantan. Allah, Pakcik Musa ni ialah salah seorang di kalangan anak murid Tok Guru Jumak Lanai yang dipanggil oleh Tok Guru Ustaz Musa. Tok Jumak Lanai ni anak murid dia yang dipanggil Ustaz dua orang je. Dulu satu ulama di Kedah, ulama besar. Satu orang ulama iaitu Guru Haji Omar Zuhdi. Anak murid dia panggil dua orang je Ustaz, Pak Suyub dan Pakcik Musa. Pak Suyub dan Pakcik Musa. Pak Suyub dia panggil Ustaz Yub, Pakcik Musa dia panggil Ustaz Musa. Dia kata orang
Yang dipanggil ustaz ialah seseorang muridnya yang bertaraf ulama dan awliya. Semua ulama tapi tarafnya awliya. Satu masa Sayyidina Muhammad Pakcik Musa datang ke kampung kami. Dia nak tidur di masjid. Orang kata, pakcik tidur di dalam masjid. Dia kata, tangi pun tak apa dah, boleh ni i'tikaf lah. Faham tak? Di kaki 5 masjid tu, dia kata tangi pun tak apa dah, boleh ni i'tikaf lah. Jadi tu hujjah. Orang kata, oh, tangi boleh i'tikaf. Maknanya satu orang kepimpinan adalah seseorang yang kalamnya hujjah, tingkah lakunya hujjah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang akan tengok, oh, ustaz macam ni, Allahumma salli ala, bagi betul sikit tu, tirai bagi elok sikit, sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh pada semua yang Nabi bercakap, yang Nabi berkata, yang Nabi bercakap, tingkah laku Rasulullah, semua yang jadi hujjah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kira ketika Nabi redha ataupun ketika Nabi kita marah. Marah pun jadi hujjah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya marah Nabi itu ialah marah yang tak bercanggah dengan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya marah Nabi itu dalam ruang lingkup syariat. Kita kalau marah terkeluar, ikut nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam marah dia pun jadi hujjah. Mana tak keluar daripada syariat. Baik. Hatta ketika Nabi kita melawak pun, kita ni kalau melawak jadi merapu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau melawak masih dalam ruang lingkup syariat. Itu katakan kepimpinan Rasulullah. Mana ada orang yang memimpin yang marahnya terpandu, redanya terpandu, semuanya dipandu oleh agama, semua dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni ada dua keadaan. Yang pertama kita serius, yang kedua kita melawak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serius pun jadi contoh untuk diikuti. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melawak pun jadi contoh untuk diikuti. Satu masa satu orang perempuan. Perempuan ni tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Si perempuan tu ni tanya Rasulullah, Rasulullah, saya nak tanya, orang tua masuk syurga tak? Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Dengar Nabi kata, tergenang air mata dia. Dia pun tak kata apa. Kali belakang jalan balik. Nabi kata, dia menangis apa? Menangis Rasulullah. Panggil mai. Dia pun mai. Nabi kata kepada orang tua ni, dalam syurga mana ada orang tua? Dalam syurga semua muda. Ya Rasulullah, nampak tak? Maknanya Nabi melawak betul. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi melawak betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi contoh ikutan dalam semua perkara. Nabi kita sihat jadi contoh. Nabi kita sakit jadi contoh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi kita menangis, Nabi menangis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jadi contoh. Oh, macam tu cara menangis Rasulullah. Nangis Nabi ni tak ada suara, yang ada hanyalah air mata.
Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menangis, dia tak macam kita. Kita menangis keluar suara. Macam juga kita ketawa bersuara. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketawa tak ada suara. Habis seronok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah seronok habis dah tu. Nampak geraham Rasulullah. Ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam habis seronok tu. Maknanya gelak Nabi itu sampai nampak geraham. Gelak kita ada suara. Tangisan kita ada suara. Tangisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi angkat tangan, turun ni mata. Tu Rasulullah. Jadi contoh dalam semua ahwal Rasulullah. Sihat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sakit Nabi dan sebagainya. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebab itu ditanya oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Para sahabat ni, para tabi'in, mereka begitu cinta pada Rasulullah sebab akhlak Rasulullah. Jadi pada ketika itu mereka tanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, kami nak tanya engkau wahai Sayyidina Aisyah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu akhlaknya macam mana? Akhlaknya macam mana? Hebat sangat akhlaknya tu macam mana? Kata Sayyidina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya Al-Quran. Tak boleh bayang. Mulianya Nabi itu akhlaknya ialah Al-Quran. Apa makna dia? Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi marah ikut Al-Quran, Nabi suka ikut Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, itulah yang dikatakan kepimpinan terhebat. Maka sebab itu tidak ada jenis kepimpinan yang paling hebat melainkan kepimpinan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang memimpin, jadi dia punya mindset dia punya kepala otaknya, pemikirannya, aku nak memimpin cara Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Sayyidina Muhammad selalu fikir macam mana Nabi nak memberi keadilan kepada umat. Macam mana Nabi nak bagi kebahagiaan kepada umat. Pemimpin ni kalau dia fikir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak bagi kebahagiaan pada dia semata-mata, jadi dia telah terkeluar daripada yang dimaknakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kepimpinan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ni seorang sahabat Nabi yang besar. Ayahnya orang besar, dia pun besar juga. Ayahnya bernama Amr bin As. Dia nama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As. Jarak di antara umur dia dan umur ayah dia 12 tahun dia. Jadi bayangkan satu orang ni siapa dia? Abang ke? Ayah. 12 tahun. Kedua-dua hebat. Ayah hebat, anak dia hebat. Abdullah bin Amr bin As ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di antara yang termasuk dalam Abadillah al-Arba'ah, 4 orang Abdullah yang banyak menghafal hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia bila Nabi kata sesuatu, dia kena nak tulis pasal dia dah hafal. Jadi orang yang baik ialah orang yang terbaik,
Orang yang terbaik ialah orang yang mencatat salat Sayyidina Muhammad, yang paling baik yang dia dengar, dan menghafal yang paling baik ini yang dia tulis. Itu orang terbaik. Jadi pengalaman saya mengaji, alhamdulillah, tak ada ruang dalam buku saya tu kosong. Semua tulis. Bila kita baca balik salat Sayyidina Muhammad, seolah macam kita baca buku baru. Baca 1000 kali pun kita akan rasa baru. Sebab berkat. Abdullah bin Amr bin As ni, semua Nabi kata salat Sayyidina Muhammad, semua dia nak tulis. Sebab dia nak hafal. Sampailah ketika itu orang Quraisy kata, salat Sayyidina Muhammad, hang tulis tu daripada Muhammad tu, salat Sayyidina Muhammad. Hang tahu tak dia manusia? Manusia ni dia terdedah pada salah. Macam mana kalau hang tulis yang salah? Jadi subhanallah, salat Sayyidina Muhammad. Jadi pun dia pergi jumpa Rasulullah dan bagi tahu yang orang Quraisy kata macam tu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salat Sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam isyaratkan kepada mulutnya. Taib. Uktub, Nabi kata. Walladhi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqq. Apa makna kata Nabi pada Abdullah bin As, pada Abdullah bin Amr bin As mengomentari yang orang Quraisy kata tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata tulis. Tak keluar daripada dia melainkan semua benar-benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, sampai Nabi kata, inni la amzah wa ma aqulu illa haqqan. Aku melawak kata Rasulullah, tapi aku tak kata melainkan semua betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis Nabi kata sebut, lastu min dad, maknanya lastu min ahli lahwi wal lam waladat minni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata aku bukan ahlul lahwi wal la'ab, makna aku bukan ahli hiburan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bukanlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan walastu minal batil walal batil minni. Aku bukan daripada yang batil dan bukan batil daripada aku. Mana kita ni hidup ni, kalau Tuhan bagi hidup atas landasan, mengapu-mengapu tak mau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak duduk atas benda betul ya. Macam mana yang kita mengaji, kita nak duduk di atas yang kita mengaji tu je. Jadi kita telah menjejaki Rasulullah. Sebab ada banyak orang dia mengaji, tapi ilmu dia dan praktikal dia tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang jadi pemimpin yang sebenar, salat sayyidina Muhammad, ialah pemimpin yang berpandu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita duduk atas kebenaran, syaitan tidak akan mampu untuk memberi kesan pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta kalau kita nak buat sesuatu keputusan pun, keputusan yang kita buat bukan daripada nafsu kita. Keputusan yang kita buat ialah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan an-nafsu at-tayyibatu at-tahiratu az-zakiyah, jiwa yang baik, yang suci, yang bersih,
tidak mengajak melainkan hanya kepada kebenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi kita SAW mengajak hanya kepada kebenaran, adakah ruang untuk diajak manusia kepada kebatilan? Tak ada sama sekali. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang melangkah selangkah dan melihat apa kata syarak. Ada pemimpin langkah banyak langkah, baru bertanya pandangan agama macam mana. Pemimpin yang paling baik, langkah selangkah dia koreksi diri, dia muhasabah diri. Kena tak tindakan aku dengan agama? Allahumma salli ala sayyidina. Pemimpin ni kalau dia bertindak bercanggah dengan agama, berarti dialah orang yang terawal melangkah kaki ke dalam neraka. Orang yang paling mudah masuk neraka pemimpin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, satu pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mengikut macam mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memimpin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah bagi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluasan akal. Allahumma salli ala sayyidina, yang sempurna, dikembar dengan ilmu yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki pandangan masa depan yang sangat jauh. Jadi pemimpin ni yang hebatnya kadang-kadang dia fitrah. Fitrah maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia beranak mai ni dia sudah ada bakat kepimpinan. Allahumma salli ala sayyidina. Bakat kepimpinan yang paling baik ialah seseorang yang tak condong pada kejahatan. Walaupun budak tapi tak condong pada benda jahat. Kalau dia jadi pemimpin esok, dia akan jadi pemimpin yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu memilih pemimpin penting. Pilih pemimpin masalah sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang kita pilih pemimpin hanya yang berkarisma, yang kita nampak berwibawa. Sebenarnya lebih daripada itu ialah kita kena memilih pemimpin yang paling mesh, yang paling dekat dengan Rasulullah. Macam mana gaya dia hidup dia memimpin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Pemimpin ni kalau dia terbaik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang menjanggahi kepimpinan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan tersasar daripada kebenaran. Contoh tutup guru para ahli ulama. Ikut para ahli ulama betul. Tiba-tiba ada anak murid nak buat gaya hidup sendiri, lingkup. Begitulah pemimpin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi mana dia pemimpin yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah sayyidina Muhammad, jadi percaturannya tak pernah silap. Sebab dia memimpin berpandu kepada wahyu, berpandu kepada hidayah. Sebagai contoh, berlaku dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam letak 50 orang pemanah di atas bukit yang dikenal dengan Jabal Rumah, bukit tempat diletakkan para pemanah. 50 orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi perintahkan yang duduk atas bukit itu jadi leader ataupun pemimpin yang jaga 50 orang tu lah.
Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pesan, hampa cover kami. Kalau hampa nampak kami menang, jangan turun daripada bukit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hampa nampak kami kalah pun, jangan turun daripada bukit. Dalam sebuah hadis yang lain, kalau mai burung yang besar menyambar kami pun, jangan tolong kami. Itu pesan Rasulullah. Tapi perang tu jadi ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak berapa lama perang berlaku di bawah, tiba-tiba habis terap, kalah tentera Quraisy. Ketika itu yang duduk atas bukit ni kata, jom, sebab nak mengambil harta ghanimah, harta rampasan perang. Kita dah menang, tunggu apa lagi? Ketika tu kata Abdullah bin Jubair, nanti, jangan, sebab Nabi kita larang. Tunggu apa lagi, dah menang lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mereka pun turun ramai-ramai ke bawah bukit untuk bersama-sama dengan tentera Islam yang lain mengambil harta ghanimah. Allahumma salli ala sayyidina. Ketika itu, situasi itu dilihat oleh Khalid Al-Walid, yang sebelum tu dia masih belum Islam. Dia tengok, dia kata peluang. Dia cerdik, dia pemimpin perang. Makanya subhanallah, dia pusing bukit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ambil tempat tentera memanah. Ketika itu terap 70 orang tentera Islam gugur sebagai syuhada. Pasal apa? Menyalahi kepimpinan. Jadi kepimpinan ni, waktu kita ni setiap yang ulama buat, kita kena tengok. Dia macam kucing yang melihat mangsanya, berfokus melihat mangsanya, bagaimana seekor kucing. Begitulah kita kena melihat pendekatan yang diambil oleh para alim ulama yang memimpin. Tindakan dia begini, pasti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tindakan yang dia telah minta pandangan itu daripada Allah melalui salatul istikharah. Ini subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah kelebihan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah silap. Maka setiap orang yang nak berjalan di atas jalan kebenaran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan tidak akan melakukan kesilapan, ialah yang memimpin meniru cara kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah untuk malam ini sekat itu dulu. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat melihat kepimpinan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Mudah-mudahan keadaan itu, situasi itu dah tak lama dah. Kita akan melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau umur kita panjang, kita akan melihat seseorang yang memimpin alam dan dunia ni, dan dia memimpin cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Terima kasih kepada hamba Allah daripada Hangtang. Mudah-mudahan Allah lanjutkan usianya, Allah angkat kedudukan dia, Allah ampunkan dosa dia, Allah jadikan keturunannya para alim ulama yang menjuangkan Islam di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana siyamana innaka antas samiul 'alim. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.
wal 'asri innal insana